Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini saya akan bentangkan saya punya tajuk kajian iaitu keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah (PDPR) berdasarkan perspektif ibu bapa pelajar di Kampung Perpaduan Kudat, Sabah. So, untuk pengenalan kajian ini, aspek pembelajaran dan pengajaran turut terkesan akibat daripada pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, COVID-19 dilihat sebagai agen transformasi dan pemangkin kepada pelaksanaan pembelajaran dalam talian PDPR yang secara komprehensif. Ibu bapa sewajarnya memberikan fokus akan penglibatan anak-anak mereka dalam pembelajaran dari rumah iaitu PDPR. Dalam usaha untuk memastikan semua murid tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran, warga pendidik mula menggunakan option untuk menjalankan kelas secara atas talian. Keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah melibatkan 3 aspek utama iaitu guru, murid dan ibu bapa untuk memastikan pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR berjalan dengan baik. Namun, pasti akan ada halangan atau cabaran tertentu yang menyukarkan proses pembelajaran dan pengajaran dari rumah. Seterusnya, penyataan masalah. Halangan dan cabaran dalam pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR adalah satu isu yang sukar dielakkan. Keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah melibatkan 3 aspek iaitu murid, guru dan ibu bapa. Dan kajian ini hanya akan memfokuskan kepada ibu bapa sahaja. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti perspektif ibu bapa pelajar mengenai keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR bertempat di Kampung Perpaduan Kudat, Sabah. Kajian ini juga adalah untuk melihat jenis halangan dan cabaran dalam pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR serta mengenal pasti medium yang digunakan. Kajian ini penting untuk mengetahui apakah perspektif dan pandangan ibu bapa terhadap pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR. Seterusnya adalah objektif kajian. Kajian ini adalah untuk mencapai objektif berikut. Seperti yang diminta oleh pensyarah, pengkaji mendapati 4 objektif yang boleh digunakan dalam kajian ini iaitu untuk mengenal pasti hubungan antara kualiti pembelajaran dan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah berdasarkan perspektif ibu bapa pelajar. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti hubungan antara prestasi akademik dan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah berdasarkan perspektif ibu bapa pelajar. Yang ketiga adalah untuk mengenal pasti hubungan antara interaksi guru dan murid dan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah berdasarkan perspektif ibu bapa pelajar. Dan akhir sekali adalah untuk mengenal pasti hubungan antara kebolehcapaian internet dan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah berdasarkan perspektif ibu bapa pelajar. Seterusnya kita beralih ke kerangka konseptual. Dalam kajian ini, pengkaji telah mendapati 4 pemboleh ubah tidak bersandar iaitu yang pertama kualiti pembelajaran, yang kedua adalah prestasi akademik, yang ketiga interaksi guru dan murid, dan yang terakhir adalah kebolehcapaian internet. Dan pemboleh ubah bersandar untuk kajian ini adalah keberkesanan pembelajaran dari rumah berdasarkan perspektif ibu bapa pelajar. Yang seterusnya adalah reka bentuk kajian. Dalam penyelidikan ini, pengkaji telah menggunakan penyelidikan secara kualitatif iaitu memberi pautan soal selidik kepada ibu bapa di Kampung Perpaduan Kudat, Sabah secara atas talian dalam bentuk aplikasi Google Form. Dan ini adalah untuk hipotesis untuk kajian ini. Antara hipotesis yang diuji bagi menjawab persoalan kajian dalam kajian ini adalah seperti berikut, iaitu hipotesis yang pertama, tidak ada hubungan antara kualiti pembelajaran dengan perspektif ibu bapa pelajar mengenai keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR. Ada hubungan antara kualiti pembelajaran dengan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR berdasarkan perspektif ibu bapa pelajar. Hipotesis yang kedua ialah tidak ada hubungan antara prestasi akademik dengan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR berdasarkan perspektif ibu bapa. Ada hubungan antara prestasi akademik dengan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah
PDPR berdasarkan perspektif ibu bapa. Hipotesis yang ketiga pula adalah tidak ada hubungan antara interaksi guru dan murid dengan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR berdasarkan perspektif ibu bapa pelajar. Ada hubungan antara interaksi guru dan murid dengan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR berdasarkan perspektif ibu bapa. Dan hipotesis yang terakhir, tidak ada hubungan antara keboleh capaian internet dengan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR berdasarkan perspektif ibu bapa pelajar. Ada hubungan antara keboleh capaian internet dengan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR berdasarkan perspektif ibu bapa pelajar. Seterusnya ini adalah beberapa jurnal ataupun artikel kajian yang pengkaji telah dapati sebagai rujukan. Yang pertama adalah jurnal berkaitan dengan bertajuk pengajaran dan pembelajaran dalam talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam kajian ini yang dilakukan oleh Siti Balkis dan Munirah binti Hamad membincangkan isu utamanya iaitu akses internet di kalangan pelajar. Hasil dapatan kajian ini mereka menggunakan 3 pemboleh ubah iaitu kesediaan pelajar dalam pembelajaran dalam talian, yang kedua medium yang digunakan, dan yang terakhir sekali adalah capaian internet. Dan hasil kajian mereka mendapati kesediaan pelajar dalam PDP dalam talian adalah pada kadar yang memuaskan. Namun masih ada segelintir pelajar yang masih belum bersedia menerima proses PDP dalam talian ini. Seterusnya artikel yang bertajuk penglibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran anak di rumah dan hubungannya dengan pencapaian akademik murid sekolah agama bantuan kerajaan. Dalam kajian yang dinukil oleh daripada Irma Yanti Muhammad dan rakan-rakan, dalam kajian ini banyak menyatakan masalah tentang pencapaian akademik pelajar. Dan hasil kajian mereka ini mendapati tahap penglibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran anak di rumah dalam tahap yang tinggi, iaitu dalam tahap yang ibu bapa sedang pantau aktiviti anak mereka, terutamanya dalam pembelajaran dalam talian ini. Okey, seterusnya untuk artikel yang ketiga. Artikel yang ketiga ini yang dikaji oleh beberapa pelajar daripada UM, dan mereka melakukan kajian mengenai konteks kekeluargaan seperti kegiatan ibu bapa, aktiviti anak-anak mereka, dan pantauan dari segi sosial dan komunikasi anak-anak. Seterusnya jurnal yang keempat iaitu pengajaran dan pembelajaran dalam talian dalam kalangan pelajar, program Sarjana Muda Pengajian Bahasa Al-Quran Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor daripada Norma Husin. Dalam kajian ini mengupas tentang PDP dalam talian di dalam kalangan pelajar program Sarjana Muda Pengajian Bahasa Al-Quran. Dan hasil kajian ini mereka pengkaji mendapati bahawa rata-rata pelajar memberikan reaksi yang positif terhadap pembelajaran dalam talian ini. Dan jurnal ataupun artikel yang terakhir adalah bertajuk keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dalam talian pembelajaran terhadap pembelajaran pelajar di Kolej Komuniti Hulu Langat daripada Siti Azura binti Abu Hassan, Suzana binti Zainul Abidin, dan Zulkarnain bin Hasan. Dalam kajian ini banyak menyentuh tentang cabaran kemudahan internet, kemudahan komputer, telefon bimbit, suasana pembelajaran dan penyalahgunaan internet. Dan dapatan kajian mereka, rata-rata pelajar mempunyai akses internet yang baik, namun ada juga segelintir pelajar yang kurang bernasib baik dari segi kemudahan internet ataupun komputer. Itu adalah beberapa artikel ataupun jurnal kajian yang pengkaji dapati sebagai rujukan untuk kajian pengkaji.
Dan ada banyak lagi artikel ataupun jurnal yang pengkaji dapati, cuma pengkaji tidak masukkan di dalam slide untuk pembentangan pada hari ini. Dalam kajian ini, perkara yang menjadi ukuran adalah perspektif ibu bapa, bagaimana penglibatan dorang ataupun persepsi dorang mengenai keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah. Dan soal selidik ini akan dilakukan atau dikemukakan kepada salah seorang sama ada ibu ataupun bapa. Tapi pengkaji akan memfokuskan kepada kedua-duanya. Dan kajian ini dilakukan di Kampung Perpaduan Kudat Sabah melalui 3 komponen utama, iaitu A. Demografi, seterusnya B. Perspektif ibu bapa terhadap keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dari rumah, dan C. Kerjasama pihak sekolah, dan akhir sekali adalah D. Penglibatan ibu bapa terhadap pembelajaran anak mereka. Pengkaji telah memilih untuk sebarkan soal selidik ini kepada responden dengan menggunakan Google Form. Bilangan penduduk di kampung ini, di kampung perpaduan, dalam lingkungan 100 lebih buah keluarga yang mempunyai anak belajar yang masih belajar melalui platform dalam talian, iaitu PDBR. Cara pengkaji mendapatkan data adalah dari penyelia masjid di kampung tersebut yang bernama Abdul Wazir bin Abdul Malik. Seterusnya adalah lokasi kajian. Untuk kajian ini, pengkaji memilih di kawasan Kampung Perpaduan Kudat Sabah. Dan itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.